Buli merupakan tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dengan mengasari orang lain dari segi fizikal atau psikologi. Ia membuatkan si pembuli berasa lebih berkuasa kepada seorang yang kurang berkuasa. Terdapat beberapa jenis buli yang berlaku di Malaysia, tetapi dalam video ini kami akan memberi fokus kepada buli cyber. Buli cyber ialah buli melalui penggunaan teknologi seperti telefon bimbit, mesej teks, laman sosial dan email untuk mengganggu, mengugut, memalukan atau menyasarkan orang lain. Menurut laporan tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF, Malaysia berada pada kedudukan kedua di Asia pada tahun 2020 bagi perbuatan buli cyber dalam kalangan belia. Seterusnya, faktor berlakunya buli cyber. Pertama, ia berlaku disebabkan oleh persekitaran keluarga, di mana ikatan emosi atau emotional attachment yang kurang dengan ibu bapa atau keluarga mempengaruhi sikap individu. Hal ini sering berlaku kepada ibu bapa yang terlalu sibuk bekerja mencari harta dunia, sehingga anak mereka terabai. Bukan itu saja, anak-anak mereka juga kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa, terutamanya dalam penggunaan internet. Lebih merisaukan apabila ada ibu bapa yang sengaja memberikan telefon pintar kepada anak mereka atas alasan malas ingin melayan kerenah dan memberi kebebasan kepada mereka untuk meneroka tanpa had. Oleh itu, anak-anak akan merasa bebas untuk melakukan perkara yang tidak sepatutnya seperti buli cyber. Mereka juga akan menjadi semakin berani untuk melakukan buli cyber kerana mereka mengetahui bahawa tiada siapa pun yang akan memarahi atau menghalangi perbuatan yang mereka lakukan. Ini akan menyebabkan anak mereka terus-menerus melakukan buli cyber kerana tiada sebarang pemantauan yang dilakukan oleh ibu bapa dan juga pihak keluarga. Faktor kedua adalah disebabkan oleh ketagihan internet. Seperti yang kita tahu, penggunaan sosial media kini sudah menjadi nadi terpenting dalam generasi masa kini. Semakin banyak pendedahan terhadap media sosial, semakin tinggi kecenderungan untuk menjadi mangsa dan pelaku buli cyber melalui perkongsian data. Sudah menjadi kebiasaan kepada anak muda untuk berkongsi maklumat peribadi untuk tetapan umum. Tanpa mereka sedari, ia sebenarnya mengancam keselamatan mereka. Malah, penggunaan internet tanpa batasan juga boleh mendatangkan kemudaratan seperti maklumat peribadi kita akan mudah terdedah kepada individu yang tidak dikenali, penggodam dan laman sesawang yang tidak sah. Ketiga, faktor berlakunya buli cyber ialah melalui personality, iaitu individu yang mempunyai personality narsistik cenderung memberi kesan kepada individu lain melalui buli cyber di samping sifat panas baran dan pemarah. Secara umumnya, narsistik atau narcissism merupakan keadaan minda yang membuatkan seseorang individu berasa bahawa kewujudan mereka adalah lebih penting dan berharga daripada orang lain. Orang yang mempunyai personality begini biasanya berasa tidak berpuas hati dengan penampilan, kemewahan dan perilaku yang ada pada mangsa. Hal ini menyebabkan mereka membuli mangsa di alam maya melalui media sosial. Mereka berani berbuat demikian kerana identiti mereka sukar untuk diketahui, ditambah pula dengan keupayaan internet tanpa sepadan. Pembuli cyber ini akan menggunakan kata-kata negatif untuk menyakiti hati mangsa sekaligus memberi penderaan secara emosi dan mental kepada mangsa. Buli cyber ini sangat mudah dilakukan oleh pembuli cyber kerana mereka hanya perlu menaip kata-kata negatif seperti perkataan hinaan dan berbau ugutan kepada mangsa melalui media sosial. Saya akan menerangkan tentang langkah mengatasi masalah isu buli cyber. Dari peranan media massa, pihak yang berkenaan dengan media massa perlulah memperbanyakkan program seperti perbincangan mengenai buli cyber di media elektronik seperti di radio atau di televisyen. Ini dapat memberikan info-info berkaitan dengan kes buli cyber yang boleh diambil sebagai pengajaran kepada semua lapisan masyarakat. Selain itu juga, media massa mestilah mengurangkan sebarang media yang memaparkan aktiviti keganasan dan ia juga boleh digunakan dengan betul sebagai contoh sebagai medium untuk menyebarkan dakwah. Hal ini dapat membantu untuk mengatasi masalah isu buli cyber. Yang kedua, peranan ibu bapa. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan yang sangat penting dengan sentiasa mengawasi tingkah laku anak mereka. Oleh kerana zaman kini, zaman teknologi sangat berkembang dengan pesat,
kanak-kanak yang berada di sekolah rendah juga mempunyai akaun peribadi masing-masing. Justeru, ibu bapa perlulah sentiasa pantau perlakuan anak mereka di media sosial supaya mereka tidak melakukan perkara yang tidak baik yang akan cenderung kepada masalah budi cyber di Malaysia. Ibu bapa juga perlu memberikan didikan yang baik buat anak-anak mereka supaya mereka mempunyai akhlak yang baik. Bab kata pepatah, melentur bulur biarlah dari redbungnya. Yang ketiga, peranan pihak sekolah. Pihak sekolah digalakkan untuk mengadakan kempen kesedaran kepada pelajar sekolah mengenai ancaman dan bahayanya budi cyber. Ini kerana pembulian cyber yang berlaku boleh mengakibatkan mangsa yang terlibat mengalami trauma dan juga boleh memudaratkan kesihatan mereka. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh mengadakan kempen anti-bully cyber sebagai aktiviti tahunan di sekolah. Hal ini ia juga dapat memberi didikan kepada para pelajar tentang bahayanya isu bully cyber di sekolah. Yang keempat, peranan pihak berkuasa. Pihak berkuasa seperti pihak kerajaan dan pihak polis perlulah bersama-sama untuk berusaha menangani masalah isu bully cyber yang berlaku kini. Hal ini kerana sudah sedia maklum bahawa pihak kerajaan merupakan tunjang utama untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu dalam berbilang kaum. Pihak berkuasa perlulah memperketatkan undang-undang yang sedia ada. Isu bully cyber ini dapat dikurangkan dengan meningkatkan kadar hukuman ke tahap yang lebih berat seperti memanjangkan tempoh si pelaku di penjara dan jumlah hukuman sebatan turut ditingkatkan. Dengan tindakan itu, jumlah pembuli cyber di Malaysia dapat dikurangkan. Sekarang kita akan lihat akibat daripada bully cyber ataupun kesan daripada gejala ini. Jadi berlakunya bully cyber ini akan memberi kesan yang pertama dari segi mental. Disebabkan mangsa bully cyber akan sentiasa berasa gelisah, tidur mereka akan terganggu dan mereka akan mengalami kemurungan. Ia juga memberi tekanan kepada mangsa apabila mereka berasa keliru dengan apa yang berlaku, lalu menyalahkan diri sendiri dan menganggap bahawa diri mereka yang adalah punca kepada situasi bully ini. Jadi hal ini akan lebih membahayakan kepada mental sekiranya berpanjangan dalam jangka masa yang panjang, malah boleh membawa kepada maut. Kedua, bully cyber akan memudaratkan emosi mangsa buli. Memandangkan kebolehan media sosial dalam penyebaran maklumat adalah sangat cepat dan luas, maka segala video, gambar dan maklumat akan mudah diketahui umum di serata dunia. Sekiranya pembuli menayangkan sesuatu yang memalukan atau berkata buruk terhadap mangsa akan menjauhkan diri daripada berjumpa dengan rakan, juga bersosial dengan ahli keluarga. Mangsa akan memilih untuk bersendirian kerana berasa kecewa dan sedih dengan perkara negatif yang ditujukan kepada mereka. Untuk mengelakkan perkara menjadi lebih buruk, mangsa juga akan berhati-hati untuk melakukan sesuatu. Mereka akan berada dalam ketakutan dan menjadi lebih sensitif. Selain daripada mental dan emosi, bully cyber juga menjejaskan aktiviti harian mangsa buli. Akibat daripada kerisauan, mangsa akan hilang selera makan dan ini boleh memudaratkan kesihatan mangsa. Seperti contoh demam, berat badan menurun dengan mendadak dan badan menjadi lemah dan sebagainya. Kepada mangsa buli yang masih bergelar pelajar, secara tidak langsung bully cyber ini akan memberi kesan kepada pelajaran mereka. Memandangkan mereka akan menghadapi kesukaran untuk fokus di dalam kelas, mengulang kaji pelajaran dan berinteraksi dengan guru-guru atau rakan sekelas. Jadi mereka boleh gagal untuk memahami sesuatu pelajaran, lalu prestasi mereka akan merosot. Kepada individu dewasa pula, mereka sukar untuk memilih dan mendapatkan peluang pekerjaan. Sekiranya maklumat palsu yang negatif berkaitan mereka tersebar, mangsa akan dipalaukan oleh orang ramai kerana mereka tidak mahu menjejaskan nama baik syarikat ataupun tempat kerja mereka. Orang ramai akan mengelakkan diri dari ada sebarang kaitan dengan mangsa bully cyber. Cabaran media sosial.
Cabaran yang pertama adalah kesahihan maklumat. Dengan adanya teknologi yang serba canggih pada masa kini, ia membolehkan kita untuk mendapat maklumat hanya di hujung jari sahaja. Namun begitu, kita perlu berhati-hati apabila kita menerima atau menyebarkan sesuatu maklumat itu kepada orang lain. Hal ini demikian kerana terdapat banyak isu pemalsuan maklumat yang dilakukan sehingga menimbulkan fitnah. Pemalsuan maklumat bertujuan untuk menyesatkan orang lain. Lambakan media sosial yang ada telah mewujudkan dunia tanpa sepadan yang membuatkan berita yang tidak sahih tular dengan mudah dan diterima bulat-bulat oleh masyarakat tanpa adanya usul periksa terlebih dahulu. Sebagai contoh, apabila kita menerima sesuatu berita atau maklumat, kita terus menghantar kepada grup WhatsApp, Instagram, Twitter dan sebagainya tanpa melakukan usul periksa terlebih dahulu terhadap maklumat tersebut. Cabaran yang kedua ialah melalui laman web negatif. Kemudahan teknologi yang tiada sempadan pada waktu kini telah membuka peluang kepada individu untuk melayari laman web negatif tanpa mengira had umur. Terdapat banyak laman web negatif yang berada di dalam dunia cyber seperti laman web gelap dan laman web lucah. Rasa sifat yang ingin tahu yang tinggi dalam diri, terutama dalam golongan kanak-kanak dan golongan remaja, telah membuatkan mereka melayari laman web tersebut. Akibatnya, ia membuatkan individu tersebut berasa ketagih dan sentiasa melayari laman web tersebut sehingga membawa kepada keruntuhan nilai dalam diri serta perubahan gaya hidup. Selain itu, minat dan kesukaan untuk melayari laman web yang tidak bermemori seperti berikut boleh membawa kepada kesan negatif terhadap perkembangan minda dan fizikal manusia. Cabaran yang ketiga ialah perubahan gaya hidup dan pencemaran bahasa. Pengaruh teknologi yang kian menular pada kehidupan moden zaman kini telah berjaya mengubah paradigma sosial budaya dan komunikasi. Dengan adanya teknologi, ia telah membolehkan kita untuk melihat dunia dari setiap sudut dengan lebih jelas. Namun begitu, pengaruh budaya barat telah memberi pengaruh yang kuat kepada sesetengah masyarakat dari segi perubahan gaya hidup dan pencemaran bahasa. Sebagai contoh, perubahan gaya hidup yang dipengaruhi oleh budaya barat adalah dari segi aspek pemakaian, pergaulan, pemikiran dan jati diri manusia. Manakala pencemaran bahasa pula berlaku apabila adanya campuran bahasa iaitu bahasa rojak, bahasa SMS, chatting yang menggunakan tulisan ringkas dalam perbualan di media sosial dan sebagainya sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi. Sebagai contoh, perkataan tidak menjadi X yang disebut sebagai tak. Seterusnya ialah etika dalam dunia cyber. Yang pertama ialah adab berkomunikasi. Dalam konteks berinteraksi dan berkomunikasi di media sosial, adab berkomunikasi merupakan satu perkara yang perlu dititik beratkan. Kita haruslah menjaga pertuturan kata kita bukan sahaja di dunia nyata, malah di dunia cyber juga. Penjagaan tutur kata adalah amat penting untuk memastikan setiap perkataan yang dilafazkan merupakan suatu perkara elok dan baik. Kita haruslah memastikan bahawa setiap perkataan yang kita gunakan adalah sopan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Sekiranya kita lihat, cara bertutur masyarakat pada masa kini sangatlah berbeza dengan masyarakat pada masa dahulu. Pada masa kini, masyarakat bertutur dengan menggunakan perkataan yang kasar dalam komunikasi harian mereka dan menganggap bahawa perkara itu merupakan perkara biasa dan tidak salah. Manakala, masyarakat zaman dahulu pula menggunakan perkataan yang penuh sopan santun dan kiasan dalam komunikasi mereka. Perkataan yang kasar dan kesat yang dilontarkan boleh menyinggung perasaan orang lain tanpa kita sedari. Sebagai contoh, terdapat banyak pengguna media sosial yang menjadi keyboard warrior iaitu individu yang bersembunyi di sebalik skrin komputer dan menggunakan papan kunci untuk menulis komen-komen yang menyakitkan hati seperti body shaming, face shaming dan sebagainya. Akibat perbuatan tersebut, ia boleh mencetuskan isu buli cyber dan membawa kesan yang negatif kepada mangsa buli cyber tersebut. Etika yang kedua ialah nilai murni. Nilai murni merupakan satu nilai yang amat penting untuk ada dalam diri setiap individu bagi menjamin keharmonian dalam kalangan masyarakat. Nilai murni ini perlulah dipupuk dalam diri setiap individu sejak kecil lagi. Dengan adanya nilai murni ini, ia dapat membantu kita untuk membendung pelbagai masalah termasuklah isu buli cyber ini. Internet merupakan satu platform untuk kita berinteraksi antara satu sama lain. Oleh yang demikian, kita perlulah menggunakan nilai murni yang ada dalam diri kita sebagai panduan dalam dunia cyber supaya tidak menimbulkan isu di masa akan datang, terutamanya isu buli cyber. Etika yang ketiga ialah nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang terpenting
untuk pembentukan individu dan masyarakat. Nilai moral ialah sebuah nilai yang melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Nilai moral juga perlulah dititik beratkan di dalam diri setiap individu. Tanpa adanya nilai moral dalam diri, seseorang individu itu akan bertindak melulu tanpa memikirkan keadaan dan orang di sekelilingnya. Terdapat banyak contoh nilai moral yang boleh dilakukan untuk mengelakkan isu buli cyber ini. Antaranya, tidak memalukan orang lain ataupun mengaibkan orang lain di media sosial, tidak menyebarkan berita palsu di media sosial dan sebagainya. Kesimpulannya, bahasa dan etika yang betul memainkan peranan yang penting dalam cara kita berkomunikasi di dunia cyber. Hal ini kerana penggunaan bahasa dan etika yang salah dapat memberikan kesan yang buruk, akan berlaku seperti buli cyber yang mengakibatkan hilangnya keyakinan diri dan juga kemurungan dan sebagainya. Semua pihak perlulah menangani masalah isu buli cyber di Malaysia. Seperti yang telah disampaikan oleh rakan saya tadi, banyak info yang dapat kita pelajari berkaitan isu buli cyber, faktor, kesan, langkah dan cabaran untuk mengatasi masalah buli cyber ini. Secara tegasnya, kesadaran awal adalah penting supaya gejala ini dapat dibendung untuk membentuk satu masyarakat yang berdisiplin dan beretika.